Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du. Ashabul fadilah, Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman hafizahullah ta'ala, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu lagi pada penghujung bulan Oktober ini. Masih lagi dalam mood Rabiul Awal ataupun Rabiul Anwar, bulan yang mana lahirnya junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebagai Rasulullah, manusia yang cukup agung yang Allah Subhanahu wa taala menyebut wa rafa'na laka dhikrak, kami angkat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang sebut nama engkau. Maka kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianya bukan sekadar akidah tapi juga sebagai ibadah. Dan kadang-kadang tanpa menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah tersebut mardud ataupun tertolak. Sama ada dalam syahadah kita bab akidah, dalam ibadat salat kita baca tahiyat tapi tak berselawat kepada Nabi, maka tertolaklah ibadat tersebut sebab dia menjadi rukun dalam salat. Jadi insya-Allah kita masih lagi bicarakan buku indahnya beradab dengan Al-Quran dan ahli Al-Quran. Kita sampai kepada muka surat 56. Betul? Bahagian ketiga, situasi jika tiada air bagi orang yang berjunub. Ni orang Selangor banyak terjadi ni. Apabila ketiadaan air bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, sedangkan mereka perlu mengangkat hadas besar, maka boleh digantikan dengan bertayamum dengan menyapu muka dan kedua belah tangan hingga ke siku dengan niat pada awalnya. Ini kalau ada air, tak ada air, ataupun ada air tapi cukup-cukup untuk digunakan bagi minuman kita sahaja. Tak bolehlah kalau kita ada air sebotol, kita berjunub, kita kata baik saya berakad besar, ada besar dengan air sebotol ni, maka automatically kita dikategorikan sebagai orang yang tak cerdik, sebab tak mengaji. Jadi memadai dengan tayamum bagi orang yang ada sedang berhadas besar. Dan dibolehkan selepas daripada itu untuk membaca Al-Quran dan salat dan sebagainya dengan tayamum tadi. Dan apabila mereka berhadas kecil, maka diharamkan ke atas mereka untuk menunaikan salat. Akan tetapi tidak haram ke atas mereka untuk baca Quran. Hadas besar, salat haram, baca Quran pun haram. Tapi hadas kecil, salat itu tak boleh. Tetapi bagi baca Quran tak jadi masalah. Tanpa wuduk pun boleh baca Quran. Duduk dalam masjid boleh. Dan apa-apa saja yang tidak diharamkan bagi orang yang berhadas. Dan situasi ini sama seperti mana orang yang berjunub kemudian mandi dan selepas itu dia berhadas kembali. Hadas ini maksudnya hadas kecil, maka dibenarkan untuk kita baca Quran, masuk surau, zikir dan sebagainya. Bahagian keempat, membaca Al-Quran di tempat yang mulia dan suci. Disunatkan baca Al-Quran di tempat yang suci dan terpilih. Maka demikian itu telah berpendapat sebagian besar ulama bahawa tempat yang paling mulia untuk dibacakan Al-Quran ialah masjid ataupun termasuk surau dalam konteks uruf di Malaysia. Surau, musalla, balasah, ini orang panggil tempat-tempat yang paling mulia untuk kita baca Al-Quran Karim. Ini kerana masjid ialah satu tempat yang terhimpunnya kebersihan. Masjid biasanya bersih, tapi sebab PKP ni tarik cicak banyak. Alasannya orang tak mari. Tok Siok kena mari, kena bersihkan masjid tersebut.
Ni nak sujud berhenti seketika, tai cicak ada tempat sujud. Dia pun ajak langgak sikit ke depan. Sujud tempat tak ada tai cicak, tapi hidung pula kena tai cicak tu. Dia kata celaka betul siak ni, celaka pula kena siak. Padahal dia tengok dulu sebelum sembahyang, cek tempat dia ada tak najis dan sebagainya. Pak. Okey ya. Termasuk yang paling mulia, maka dia kata terhimpun tempatnya, biasanya masjid ni bersih. Itu kebiasaan. Surau bersih. Tapi alangkah malangnya ada setengah tempat tak bersih. Kapetnya tidak bervacuum, habuknya banyak, tai cicaknya banyak. Sampai atas Quran tu rak penuh dengan tai cicak. Ni Tok Siak jawab depan Allah SWT. Dan semulia-mulia tempat di bumi, dan ianya juga mendatangkan kelebihan yang lain, iaitu mendapat pahala beriktikaf. Banyak kelebihan duduk di masjid ni. Bukan sekadar masuk dapat pahala, pergi masjid dapat pahala, dalam masjid duduk iktikaf pahala sepahala-pahalanya, termasuklah dengan membaca Al-Quranul Karim. Al-Imam Sya'bi berkata, makruh membaca Al-Quran di 3 tempat. 3 tempat ni makruh kita baca Quran. Yang pertama, tempat mandi. Tempat kita mandi, makruh. Tengah mandi baca Al-Baqarah, makruh. Rajin sangat. 2, tempat buang air, makruh. Bukan buang air gitu, mana tandah tu. Yang ketiga, tempat penggilingan gandum, kilang dan sebagainya, seumpama, kiaslah dengan itu, tempat-tempat yang kurang bersihnya. Walaupun dia kata, ustaz, kilang kami ni ada mesti KKM luluh, bersih. Tak, tempat ni maksudnya tidak sesuai dibacakan Al-Quran dekat situ. Tapi nak baca boleh tak? Boleh. Ni kata Imam Sya'bi. Sementara baca Quran di jalan, tepi jalan dia baca Quran, duduk tepi jalan, maka pendapat yang terpilih adalah boleh dan tidak makruh jika pembacanya tidak lalai. Ni sambil baca sambil tengok moci-moci lalu, comel tu tak. Jadi lalai dia baca. Jadi kuliahul kafirun tu tak jumpa lakum dinukum. Tak mari dia kata. Tak mari. Lakum dinukum waliyadin tak jumpa. Sebab tengok moci lalu depan dia. Jika pembacanya tidak lalai. Jika lalai maka dihukumkan makruh, sebagaimana Nabi SAW tidak menyukai membaca Al-Quran oleh orang yang mengantuk kerana takut keliru. Kalau mengantuk pun makruh baca Quran. Kalau mengantuk, tukar pergi memperbaharui wuduk kita untuk menyegarkan balik. Tapi kalau kita ambil wuduk pun mengantuk lagi, maka sadaqallahul azim, tidurlah. Obat mengantuk adalah tidur. Tak ada obat lain dah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Abi Darda radhiyallahu anhu bahawa dia membaca Al-Quran di jalan. Dia ni yakni Abi Darda. Abi Darda ni seorang sahabat Nabi yang cukup mulia. Dia ni antara yang kuat sungguh ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia disaudarakan oleh Rasulullah dengan Salmanul Farisi radhiyallahu anhuma. Satu hari Sayyidina Salman ni pergi rumah Abi Darda, jumpa dengan Ummu Darda. Ummu Darda ni isteri dia. Ummu Darda mengadu kepada Salman, sebab Salman ni saudara suami dia. Saudara, disaudarakan oleh Rasulullah. Dia kata, wahai Salman, tolong nasihat kepada Abu Darda. Dia malam tak tidur, mana dia tak sentuh buah aku, sibuk ibadat. Siangnya berpuasa. Sampai sudah berpuasa, kuat berpuasa. Isteri pun mengadu dekat orang lain. Ada isi-isi seperti itu, suami-suami di sini. Yang malamnya tak tidur malam, main handset. Zikir dia handset, scroll tengok. Letih tangan. Tidur pun tangan gini lagi. Nampak? Maka Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, dia pergi rumah Abu Darda kemudian dapat berita macam ni, aduan, dia pergi rumah Abu Darda sekali lagi. Waktu tu dia minta izin dengan Abu Darda untuk menjadi tetamu kat rumah dia. Maka tiba pada waktu malam, tiba waktu malam, waktu nak tidur ni, tiba waktu siang, dia tengok Abu Darda puasa, dia makan. Maka dia kata, wahai Abu Darda, mai makan sama dengan saya. Dia kata, saya sedang berpuasa. Dia kata, kamu kena raikan aku sebagai tetamu dan saudaramu, mai makan sekali. Muka bekek lah Abu Darda ni, muka tak puas hati lah. Tapi terpaksa dia layan sebab itu saudaranya. Dia buka puasa. Bila tiba waktu malam, Abu Darda nak semayang, Salmanul Farisi kata, tidur.
Mari tidur. Bukan tidur dengan Salman, maksudnya pergi tidur. Lepas tu lepas lama sikit dia bangun balik nak sembahyang. Salman kata tidur. Bila dekat-dekat dengan subuh, Salman kata okey sekarang bangun. Maka peristiwa ni diajukan kepada Rasul SAW. Sebab dia kata pelik benar Salman ni, aku nak ibadat pada Allah pun dia tak bagi. Maka Nabi sebenarnya mempersetujui apa yang disebut oleh Salmanul Farisi. Benarlah Salman, kata Nabi, sesungguhnya engkau pada ahli keluargamu ada hak, dan engkau pada tubuhmu pun ada hak. Itu Nabi sebut kepada Abi Darda radhiyallahu anhu. Abi Darda ni mengikut riwayat pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, dia antara sahabat yang terpaksa dipindah keluar daripada Madinah. Sebab dia ni bila tengok pembangunannya, bid'ah ni tak ada sama Nabi, jangan buat. Siapa tahu tu? Dia sahabat yang mulia. Dia nak ikut macam zaman Nabi ada. Sayangnya dia pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi perbuatan dia mendatangkan sedikit fitnah. Fitnah ni bukan fitnah tuduh-tuduh tu, maknanya jadi pelik orang. Kenapa berbalah antara sahabat ni dengan sahabat yang lain? Maka terpaksa dikeluarkan dia, pindah cari tempat lain di luar kota Madinah yang maju ketika itu. Pada zaman kita gitu juga, orang duk bincang bab capal Rasulullah. Tak habis-habis, mari Muhammad Rasul capal. Letak atas kepala, letak pada serban, letak pada kaki, letak macam-macam. Perbahasan. Maka ada setengah yang hulu, menolak totally. Ni bid'ah. Finnar, masuk neraka. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Mana siapa pakai capal masuk neraka. Ini golongan hulu peringkat pertama. Hulu peringkat kedua, habis semua. Dia muliakan. Tak, betul capal tu bentuk capal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, ditulis, dilakar oleh para ulama ketika tu. Namun jangan kita melampau sampai kita kata siapa pakai capar ni, topi cap ni yang ada capar ni, dia lebih mulia daripada mak dan ayah. Nah, tu tak betul tu. Siapa yang cium capar ni, gigi takkan tumbuh. Takkan tumbuh pula, takkan patah. Contoh. Nah, ni tu dah gulu. Maka kita duduk tengah-tengah lah tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Meraihkan pandangan. Darul Hadis Al-Ashrafiyah ni bukan tempat yang biasa. Darul Hadis Ashrafiyah antara imam yang besar kat situ, Imam Abu Syamah, tok guru kepada Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, yang pernah kita bacakan manaqib dia sebelum ini. Ingat balik. Bukan tempat yang kaling-kaling tempatnya, tapi tempat yang luar biasa. Maka diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum bahawa dia mengizinkan baca Al-Quran di jalan. Maknanya tempat yang paling bagus kita baca Quran di sini ialah kita nak sebut ialah bacalah di masjid ataupun di surau. Bahagian kelima, membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tidak lalai. Maka bila disyariatkan pada membaca Al-Quran, maka hendaklah dikiranya ianya dibaca dengan keadaan khusyuk dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran Karim. Khusyuk bukan tidur. Ada orang khusyuk dengar ceramah sampai tertidur. Itu ngantuk dan tertidur. Bukan panggil khusyuk dan tertidur. Maknanya dia baca sungguh-sungguh ayat yang diteliti sungguh-sungguh bacaannya. Inilah maksud dikendaki dengannya sebagai bacaan yang sebenar, agar dengannya akan melapangkan dada dan menyinari sanubari pembacanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad SAW, ayat 24, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran. Setelah diterangkan demikian itu, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran. Allah tanya, afala yatadabbaruna al-Quran. Allah sebut pada kita, walaupun ayat ni tuju kepada orang yang belum Islam. Bila Islam bawa Al-Quran, Nabi bawa mujizat Al-Quranul Karim, maka Allah tanya kepada orang musyrikin, afala yatadabbaruna al-Quran. Apa mu tak ada tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sad ayat 29, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ialah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang banyak faedah dan manfaatnya,
untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya. Macam tuan-tuan belajar dengan tuan guru kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat belajar macam mana hebatnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Untuk orang-orang yang berakal, sempurna beringat, mengambil iktibar daripada ayat yang dibaca. Dan terdapat banyak hadis mengenainya, banyak, dan pandangan para salafun salih padanya juga sangat masyhur. Kebanyakan daripada salaf yang membaca satu ayat sahaja pada waktu malam, dan dia mentadabburinya dan mengulanginya sehingga datang waktu subuh. Terdapat juga riwayat yang menyatakan para salaf yang baca Al-Quran sehingga pengsan, dan ada juga yang meninggal dunia ketika membaca Al-Quranul Karim. Ini yang disebut Al-Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Maksudnya ada salafun salih yang baca diulang. Mana diulang tu kita tengok bahagian ke-6. Mengulang-ulangi bacaan dan mentadabburi ayat-ayatnya. Biasa kita pergi Mekah, Tok Syekh Mekah, ataupun kita tengok dalam YouTube, ada syekh yang baca satu ayat tu diulang ayat tu. Diulang dia nangis, diulang dia nangis. Dia ulang, kita kata apa dia nangis, kita tak tahu benda. Ni bid'ah nangis, ni bid'ah tak. Pengulangan bacaan ayat Quran disunatkan. Siapa khabar? Imam Nawawi khabar. Disunatkan mengulangi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan tujuan untuk mentadabbur, merasai, memahami, nak rasa zauq baca ayat tersebut. Telah kami sebutkan sebelum ini. Macam saya belajar di Darul Anwar Pulau Melaka dulu, Tok Guru ni Abdul Aziz Almarhum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dia antara ayat dia suka baca, ayat tu memang dia akan ulang, lepas tu dia akan teriak, nangis. Lepas tu dia baca balik, lepas tu dia akan menangis. Bagi kita pelajar yang belajar sekolah Arab ni mungkin tahulah sikit-sikit makna dia. Oh tahu, ayat ni memang ayat sedih. Ayat mempunyai pengharapan, penunjukan bahawa kita ni banyak dosa. Ayat ni yang menyebabkan Tok Guru, orang yang alim, tahu bahawa ayat ni perlu diulang. Bukan untuk dia saja, tapi untuk makmum kat belakang mentadabburi ayat yang dia baca. Ni dah lah baca tak butir, diulangnya pula dia tak faham, dengan kita tak faham. Dia tak nangis, kita kat belakang menangis. Nanti bila nak rokok Tok Imam ni, dia kalau suara sedap, baca panjang mana pun orang tak kisah. Ni suara cicak jatuh, pelepok jatuh. Kalau dia imam, baca panjang pula, lupa pula tu. Lupa dia ulang, lupa dia tu lain. Ni memang dia ingat dan dia ulang. Ada orang lupa, dia start balik. Contoh surah As-Sajdah. Dia tak boleh nak ambil daripada yang tempat dia berhenti, dia ulang. Alif lam mim. Orang belakang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mufarakah terus semayang. Tu sebab kalau kita ada tok imam yang dah veteran ni, bila ada tok imam muda-muda, biarlah dia ke depan. Bukan tak bagi orang veteran duduk depan, boleh. Tapi yang muda dibagi, tenaga muda ke depan. Yang veteran tu ke belakang sekejap untuk semak bacaan yang muda. Bukan tak boleh jadi imam, silakan. Siapa mati pun tak apa, silakan. Telah kami sebutkan sebelum ini tentang ajakan kepada mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan menerangkan realitinya dengan perbuatan Nabi SAW dan para salafun salih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Nabi SAW bangun mendirikan sembahyang dengan satu ayat dan mengulangi sehingga datang waktu subuh. Ada berani tuan-tuan? Ayat apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat ni yang diriwayatkan bila mana Nabi baca ni, Sayyidina Jibril turun terus. Sayyidina Jibril turun bertemu dengan Nabi SAW atas perintah Allah. Dia tanya, apa kamu menangis wahai Muhammad SAW? Apa ayat dia? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyeksa mereka, engkau ni ya Allah, wahai Allah, kalau kamu seksa mereka, maka tidak ada yang menghalanginya. Tak ada siapa mampu nak halang apa yang Allah buat. Kerana sesungguhnya mereka lah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampunkan mereka,
fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Nabi ulang ayat ni tuan-tuan sekalian, sampailah Sayyidina Jibril turun. Daripada Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, kita dah sebut sebelum ni, Sayyidina Tamim Ad-Dari antara sahabat yang mengkhatamkan Al-Quran sekali sehari. Dan Tamim Ad-Dari inilah yang bertemu dengan Jassasah. Satu lagi dia bertemu dengan Dajjal, dan satu pulau yang dia kapal dia tu pecah, terdampar mereka ni dekat pulau. Maka Sayyidina Tamim Ad-Dari inilah yang Nabi dengar cerita dia, bagaimana pengembaraan dia, pengalaman dia bertemu dengan Dajjal, laknatullahi alaih. Dia sentiasa membaca dan mengulangi ayat 21 daripada surah Al-Jasiyah sehingga waktu subuh. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Am hasibal ladzina, adakah kamu kira ataupun patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan, alladzina ijtarahu sayyi'at, orang yang buat jahat, an naj'alahum, menjadikan diri mereka, kalladzina amanu, sama seperti mana orang beriman. Patut ke tak patut? Ayat tu. Ayat ni dibaca oleh Imam Sayyidina Tamim Ad-Dari, diulang-ulangnya sebab dia memahami ayat bagaimana Allah menemplak orang yang jahat. Jangan kamu sangka mu ni macam orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita susah semayang, susah tutup aurat, susah bayar zakat, pergi haji, umrah, macam-macam kita buat. Tiba-tiba orang yang buat jahat tu dia kata, saya sama macam awak. Tak sama. Memang tak sama. Sawa'am mahyahum wa mamatuhum, mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati. Sa'a ma yahkumun, buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu. Buruk sungguh sangkaan orang yang durjana itu, yang menyangka bahawa orang jahat sama macam orang baik. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ubadah bin Hamzah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku telah masuk menemui Sayyidatuna Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhum ajma'in. Man hiya Asma? Siapa dia Asma? Kakak Sayyidatuna Aisyah. Siapa dia Asma? Saya dah cerita pada tuan-tuan, ni nama bagus letak nama cucu kita. Ni nak letak nama Mira Filza, Nelopa, Kak Limah nama kan. Asal nama arti popular letak Aida Jebak. Jebak nama lelaki makcik. Aida cukup lah. Ni Aida Jebak juga, binti Mamat, menantu nama Mamat. Letak nama Asma, letak nama Aisyah. Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dia kata Ubadah ni tabi'in, anak murid dia, menemui Sayyidatuna Asma binti Abi Bakrin, ibu kepada Abdullah ibn Zubair, suami dia Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum. Az-Zubair antara 10 sahabat yang Nabi sebut masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang memang awal-awal yang akan masuk syurga Allah. Az-Zubair ibn Awwam, anaknya Abdullah bin Zubair yang mati dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Anak dia Abdullah bin Zubair inilah yang pernah meminum darah bekam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh dia buang, dia tak buang darah Nabi, dia minum darah tu. Nabi kata wailak. Wail maksudnya ada dua makna kata ulama. Satu celaka, satu lagi pelik. Soalan Nabi, kenapa dia minum? Maka Nabi kata kamu akan membunuh dan kamu akan terbunuh. Nabi sebut awal. Sebab apa yang keluar daripada batang tubuh Rasul adalah mulia. Itu sebab orang zaman kita ni ambil dia punya replika capal tu, menambahkan apa yang datang dari Nabi semua mulia belaka. Betul mulia. Tapi nak sebut pada kita tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah bin Zubair inilah sahabat Nabi yang sembahyang. Dia sembahyang makcik, burung datang bertinggi atas tubuh dia. Ini adalah kitab Bustanul Arifin yang dita'liq dan ditahqiq oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Dia letak manaqib Sayyidina Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair inilah waktu dia kecil dalam perut Asma sedang mengandungkan Abdullah ni lah yang bawa bekalan naik atas gua Sur bagi Nabi makan. Dia bawa siapa? Abdullah ibn Zubair. Abdullah bin Zubair inilah anak muhajirin pertama yang lahir di kota Madinah Al-Munawwarah.
maka mereka ni generasi emas tuan-tuan sekalian. Orang yang cukup hebat. Tapi dia dibunuh oleh panglima yang ganas ketika itu, nama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Saya tak nak cerita panjang tentang Al-Hajjaj sebab ada orang buat tesis PhD tentang Al-Hajjaj ini. Dan Al-Hajjaj juga ada ulama mengatakan dia ni walaupun dia jahat, dia baca Quran tak kurang 17 juzuk sehari. Kita tak berapa jahat, Quran tak baca tu, cukup memadai tak jahat tu. Nampak? Jangan main-main bosku, jangan main-main. Dia kata, aku pergi menemui Sayyidatuna Asma binti Abi Bakrin. Dia sedang membaca ayat 27 daripada surah At-Tur. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ubadah masuk, Sayyidatuna Asma sedang baca ayat ni. Tengok. Maksudnya apa? Maka Allah mengurniakan kami rahmat dan taufiknya serta melihara kami daripada azab neraka. Aku telah berdiri menunggu dan dia sentiasa mengulangi bacaan pada ayat itu dan menyedari panjang masanya, maka aku pergi ke pasar untuk menyelesaikan keperluanku dan kemudian aku pulang kembali, tetapi aku melihat Sayyidatuna Asma masih lagi membaca ayat tersebut. Dia ulang ayat tu je. Jadi tuan-tuan ingat sekejap, ayat apa yang tuan-tuan ulang? Ulang sebab nak tadabbur ke ulang sebab lupa? Lupa Ustaz, sebab lupa. Kita ulang, alhamdulillah. Dan diriwayatkan daripada Ad-Dhahhak, apabila baca ayat ke-16 surah Az-Zumar, dia akan mengulanginya sehingga sampai waktu sahur. Ayatnya seperti berikut. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Bagi mereka yang kafir disediakan lapisan-lapisan daripada api yang menyerkup daripada atas. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Atasnya serkup, bawahnya serkup. Ni orang kafir dalam neraka. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Dengan azab yang demikian Allah menakutkan hamba-hambanya. Ya ibadi fattaqun. Wahai hambaku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ayat ni siapa yang ulang? Ad-Dhahhak, seorang tabi'in yang besar. Ya hebat. Ana tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala tak salah kalau kita nak ulang bacaan berulang kali. Sampai tuan-tuan menangis pun tak apa. Tak ada orang kata subhanallah, kecuali tok imam jaga-jaga sikit. Jangan kita seorang je syok kita menangis, orang belakang menyumpah kat belakang. Cukup 2-3 kali cukuplah. Lepas tu rokoklah dan sebagainya. Tapi jangan lebih daripada. Sama juga macam doa dalam semayang. Sebagai tok imam, dia kena belajar fiqh keimaman ini. Keimaman. Sebab ada tok imam tak faham fiqh imam. Dia ikut dan dia. Macam khutbah juga. Kata Nabi, orang bijak ni khutbahnya pendek, bacanya panjang, semayang tu panjang. Dia terbalik. Khutbahnya panjang, semayangnya pendek. Itu tak pandai. Kecuali kita tengok keadaan makmum nampak masih lagi semangat, mata merah menyala ni, semangat dengar khutbah, tak apalah panjang sikit. Ni makmum semuanya kha. Dia syok seorang, tuan. Orang lain sampai ke tempat lain dah pemikiran mereka. Maka tuan-tuan memadai setakat tu. Bahagian ke-7, disunatkan menangis ketika baca Al-Quran. Disunatkan. Apa makna sunat? Haji, apa makna sunat Haji? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Tak buat rugi lah. Orang kata buat dapat pahala, tak buat tak ada dosa. Betul. Yang tu betul. Itu yang tafsiran yang tradisional, yang terkini sekarang, tak buat rugi. Disunatkan menangis ketika membaca Al-Quran. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka segera tunduk sujud itu sambil menangis, sedang Al-Quran menambahkan mereka khusyuk. Nak baca Quran. Maka dalam bahagian ini akan dibahaskan sedikit tentang keutamaan menangis ketika membaca Al-Quran. Seperti disebut dalam ayat di atas, Nabi SAW pernah bersabda, mafhumnya, bacalah Al-Quran dan menangislah. Baca, menangis. Sekiranya kamu tidak mampu untuk menangis, maka usahalah untuk membantumu menangis. Kok mana cari menangis?
Nak letak air mah tak payah tak. Bawang merah letak kat mata, ikut tuan-tuan. Duduk sekejap terkenang power lama, bukan yang tu. Terkenang dosa-dosa kita buat. Saya dah sebut hari tu, dosa ni Allah tak padam memori dia dalam kepala kita. Ke Allah padam? Lepas kita astagfirullah, bung hilang satu. Yang pernah tekan nombor, hilang. Astagfirullah, hilang pula nombor tu. Itu tak kita rasa hebatlah kita ni, tak pernah buat dosa. Tapi dosa ni Allah tak padam dalam memori. Ingat sokmo ni always. Tu sebab kalau kita baca sejarah manaqib seorang sahabat Nabi yang mulia, Sayyiduna Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Siapa dia Ikrimah? Anak Abu Jahal. Anak Fir'aun umat Islam. Umat Nabi Muhammad SAW, itulah Abu Jahal. Tapi Ikrimah dia masuk Islam dalam peristiwa Fatu Mekah. Sempat masuk Islam dan dia bertaubat kepada Allah. Orang masuk Islam ni tak ada taubat istilahnya, sebab dia masuk daripada jahat, masuk je Islam, kosong terus dosa dia. Tapi dia senantiasa mengingati peristiwa sebelum dia masuk Islam yang menyebabkan dia bersemangat untuk beribadah kepada Allah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah kalau kita baca sejarah Sayyidina Umar, sejarah Hindun binti Utbah yang pernah membelah perut Sayyidina Hamzah. Hindun masuk Islam, suaminya Abu Sufyan masuk Islam. Mereka mengenang bagaimana susahnya ataupun keadaan mereka sebelum Islam yang menyebabkan dosa itu diingat, air mata akan keluar. Tapi kalau kita ingat dosa air mata tak keluar tu, satu masalah. Tak boleh menangis ni satu masalah tuan-tuan untuk kita. Adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jika dia salat berjemaah pada waktu subuh dan membaca surah Yusuf, dia akan menangis sehingga membasahi janggutnya. Dalam riwayat yang lain, baginda akan menangis sehingga didengari oleh jemaah yang berada di saf paling belakang sekali. Nampak bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis dengan kuatnya. Daripada Abi Raja' dia berkata, aku melihat Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di bawah matanya terdapat kesan seperti tali selipar yang usang lantaran kesan air matanya. Tuan tengok. Antara kubur sahabat yang tuan-tuan boleh pergi kalau habis Covid ni insya-Allah, kita pergi ke Taif, kita jumpalah makam Sayyidina Abdullah bin Abbas. Duduklah bergambar kat luar, cukuplah beli anggur 2-3 biji situ. Tak melayang orang susah kat situ. Ambil gambar. Tak masuk tak boleh. Dia kata bid'ah. Berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, menangis itu disunatkan ketika membaca Al-Quran. Dan cara, tengok dia ajar macam mana cara kita nak menangis. Dan cara untuk membolehkan seseorang menangis ketika membacanya adalah dengan menghadirkan dalam hatinya kesedihan dengan meneliti ayat-ayat dalam Al-Quran yang terdiri daripada ayat-ayat tentang ancaman balasan yang dahsyat dan janji-janji yang terdapat dalamnya. Dan dengan mengingati dosa-dosa yang pernah dilakukan, jika sekiranya tidak juga hadir kesedihan itu seperti mana yang dialami oleh orang-orang yang terpilih, maka itu adalah sebesar-besar musibah yang menimpa kepada kamu. Tuan-tuan baca Quran, nak menangis, tak boleh menangis. Ataupun kita ingat dosa pun tak menangis juga, maka sebenarnya musibah yang besar Allah telah timpakan kepada hati kita. Jadi saya rasa orang pondok Mu'allim ni semua kuat-kuat menangis belaka. Menangis, nangis tak jumpa cucu, menangis. Tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gang, nangis. Tengok menangis. Itu dunia tuan-tuan, ni bab akhirat untuk kita. Jangan cerita ke orang pula siap buat live lagi. Saya menangis, saya sedang menangis sekarang. Tak ada kerja orang. Orang sekarang semua nak live belaka. Berak pun live. Bahagian ke-8, membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil bermaksud bacaan yang sempurna, sederhana serta cermat dan menyebut huruf yang dibacanya dengan tepat. Itu maksud tartil. Apa dia? Bacaan yang sempurna, sederhana serta cermat, tak laju sangat bacanya, dan menyebut huruf yang dibacanya dengan tepat serta meraihkan hukum-hukum tajwid. Kan biasa kita pergi Madinah Al-Munawwarah, kalau kita pergi Mekah, kat masjid-masjid tu ada tok syekh duduk dekat tiang-tiang. Saya pernah bawa jemaah ni pergi semayang, tok syekh pun panggil lah. Ada seorang tu kata la Wahabi, dia terus kata Wahabi kat syekh tu.
La ilaha illallah. Bukan isu Wahabi tu mungkin ya. Nak sembok Al-Fatihah je. Kita rasa kita betul selama jadi tok imam. Bila sembok dengan tok syekh tu, salah selesai saja. Ada 7 ayat, kalau boleh 7 tu ada salah. Tapi kalau dia kata bagus, kemah dah tu. Tok syekh dilantik oleh kerajaan Saudi untuk duduk situ, ajar bacaan Fatihah. Betulkan bacaan Fatihah. Baik. Dan masa yang sama tidak tergesa-gesa membacanya, sehingga tidak menyempurnakan segala hak-hak makhrajnya serta wakafannya. Kena betul wakafnya, kena betul ibtidaknya. Tu kena cari Al-Quran wakaf dan ibtidak. Tempat wakaf mana, tempat nak mula balik kat mana. Ni kodang kita je. Contoh kita baca surah Al-Fatihah kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dia berhenti situ. Siratal ladzina berhenti situ. Berhenti tak tepat. Jadi kena belajar cara. Itu sebab Fatihah kalau boleh tuan-tuan carilah guru talaqi bacaan. Sebab itulah bacaan menjadi satu rukun dalam solat kita. Dan anak-anak cucu kita biar kita yang ajar dia, sebab dia akan baca sepanjang hidup dia. Kalau setiap hari, kalau dia semayang wajib je, 17 kali dia baca. Bayangkan setiap huruf yang dibaca kita dapat pahala. Bagi masuk di atas, hendaklah dibaca Al-Quran dengan tartil. Dan telah sepakat para ulama dengan demikian itu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ataupun lebihkan sedikit daripadanya dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa dia tartil? Saya dah bagi definisi dia tadi. Cermat, tidak laju, tepat dengan hukum tajwid, makhrajnya tepat. Tha, sa, sya, sad, dad, kena tahu. Ni samanya zal, zai, ra, gha. Semua sama. Bagi ada orang setengah, ra tak boleh sebut, ra tak boleh sebut. Mungkin sebab asal tak boleh sebut tu lain lah. Tapi kalau kita sebutan salah. Contoh kul dengan kul. Kul, qaf, katakanlah. Kalau kita baca kul, makanlah. Kalau baca kul huwallah, makanlah dia Allah. Sudah kita ni. Jangan main-main. Tu sebab kena ngaji. Dan riwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia berkata, aku lebih suka membaca satu surah dengan tartil daripada membaca Al-Quran seluruhnya. Dan Syekh Nuruddin juga pernah pesan, kalau kita jadi tok imam ataupun kita jadi imam baca sendiri, bacalah surah yang sempurna, dia kata. Itu lebih afdal. Maksudnya, jangan kita baca tebuk. Kadang-kadang setengah adik-adik kita balik belajar ataupun balik keluar daripada tahfiz, dia nak tunjuk dia ni Al-Hafiz, dia Allahu Akbar, sedap suara memang kemah-kemih. Terus dia tepuk surah Al-Baqarah. Tilkar rusul faddalna. Juzuk 3 terus dia baca. Rakaat kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Dia kata yang ni Syekh kata marah ni. Jauh benar mu lompat Al-Baqarah, An-Nas terus. Dia kata lebih baik kamu baca satu surah yang sempurna, lebih tepat ayatnya sempurna, bacaan sempurna. Kadang-kadang dia berhenti tengah-tengah cerita. Mungkin dia tak faham apa yang dibaca. Tapi kalau orang faham, berhenti tengah-tengah cerita. Tak bagus. Tak. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Allahu Akbar. Tu. Ashabul yamin, golongan kanan. Kamu tahu tak apa golongan kanan? Allahu Akbar. Dia pun rokok. Dia kena habislah ashabul yamin. Fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa zilim mamdud. Apa habis? Kita baca. Berhenti sebelum sebelum ashabul shimal. Berhentilah. Sebut macam tu keadaan. Kena berhenti tepat, bagus. Diriwayatkan daripada Mujahid. Ni tabi'in, bukan Mujahid Farid Muntah. Bahawa dia ditanya tentang 2 orang. Seorang membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, sedangkan lain baca surah Al-Baqarah saja. Waktunya rukuk dan sujud dan waktu rukuk dan sujud dan duduknya sama. Sana Mujahid menjawab, orang membaca surah Al-Baqarah saja lebih baik. Di ayat dan hadis serta asar di atas dapat disimpulkan bahawa membaca Al-Quran hendaklah dengan tartil agar dapat lahir daripada pembacaan tersebut kemurnian hati dan dapat melunakkan jiwa agar mencintai Al-Quran. Ini saya nakalkan pandangan ulama tuan-tuan sekalian pada kita. Maksudnya jangan kita baca banyak dan laju, baik bacalah sikit tapi tartil bacaannya dalam ibadat kita. Baik, bahagian ke-9. Ini penting tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita tak tahu,
Kalau tak tahu, hari ni kita belajar. Kalau dah tahu, kita dapat menambah pengetahuan kita. Berdoa ketika sampai kepada ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Diutamakan ketika membaca ayat-ayat tentang rahmat Allah, maka disunatkan memohon kepada Allah kelebihan. Apabila melalui ayat-ayat menceritakan akan azab Allah dan keburukannya, maka disunatkan untuk memohon perlindungan daripada Allah daripada kejahatan dan sesaan tersebut. Antara doanya kita sebut Allahumma inni as'alukal afiyah. Ni baca slow je. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ataupun Allahumma as'alukal mu'afata min kulli makruhin. Ni panjang, mungkin kita susah nak ingat. Ya Allah, aku mohon kesihatan kepadamu atau keselamatan daripada setiap bencana. Bila kita baca ayat-ayat tentang kemurkaan Allah ataupun apa-apa sahaja mengandungi ancaman daripada Allah. Dan jika melalui ayat mengandungi penyucian atau kemuliaan Allah, maka katakanlah kata-kata yang mensucikan Allah selayaknya. Antara disebut ulama subhanahu wa ta'ala. Contoh, sabbihisma rabbikal a'la. Subhanahu wa ta'ala. Kita baca subhanahu wa ta'ala. Jangan kuat sangat. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhanahu wa ta'ala. Tak payah. Slow. Tapi kalau kita baca seorang, sabbihisma rabbikal a'la. Subhanahu wa ta'ala. Ataupun subhana rabbiyal a'la. Boleh. Itu sunat kita sebut. Ataupun tabaraka wa ta'ala. Maha tinggi kebesaran Allah. Ataupun jallat ismatu rabbina. Boleh. Dua-dua. Yang mana mudah tuan-tuan sebut. Dah ustaz, kalau tak sebut haram ke? Tak ada masalah. Sunat saja ataupun digalakkan kita baca. Subhanahu wa ta'ala. Yang tu tabaraka wa ta'ala. Sambung lam. Lam dengan alif maksurah. Ya tak ada titik tu kita sebut alif maksurah. Sambung. Dia terputus tu. Jallat izmatu rabbina. Buang tak baris atas na. Ustaz nak baca tiga-tiga? Silakan kalau mampu. Tapi satu pun cukup memadai. Kafalah. Ya? Macam tu. Apa dia? Sabbihisma rabbikal a'la. Ya betul. Ya. Sama ada dalam solat ataupun kita dengar orang baca ataupun kita baca sendiri ataupun tok imam baca. Imam pun boleh baca. Subhanahu wa ta'ala. Tapi jarang kita dengar bacaan macam tu. Tak. Saya pun jarang sebut itu. Jarang bukan bermakna tak ada. Yang kata ustaz buat apa? Tak ada tu. Tak ada. Ustaz tu bukan tok syekh besar. Macam saya. Tok syekh bukan tok syekh pun. Kecil je. Tak. Diriwayatkan daripada Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu malam aku sembahyang bersama Nabi SAW. Beliau memulai salatnya dengan membaca surah Al-Baqarah. Beliau rukuk ketika mencapai 100 ayat. Habis 100 ayat, Nabi pun rukuk. 100 ayat tuan-tuan ya. Bukan 5 ayat yang tahlil tu. Tak, 100 ayat. Kemudian meneruskan. Maka saya katakan beliau rukuk dengan membacanya. Maksudnya lamanya Nabi rukuk juga. Kemudian beliau mulai surah An-Nisa dan membacanya. Kemudian memulai surah Ali Imran dan membacanya dengan perlahan-lahan. Jika melalui satu ayat terdapat tasbih dalamnya, beliau bertasbih kepada Allah. Dan bila melalui permohonan, beliau mohon kepada Allah. Jika melalui ta'awuz, minta perlindungan, maka beliau baginda akan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Maka dalam isu ni meminta perlindungan dan bertasbih itu disunnahkan bagi setiap pembaca Al-Quran, sama ada dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Apa yang kami sebutkan berkenaan dengan sunnahnya memohon dan istiazah tersebut adalah menurut pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i, sebab Imam Nawawi naqal pandangan. Dan majoriti ulama, namun menurut Imam Abu Hanifatul Nu'man berkata, hal itu tidak diutamakan, bahkan tidak disukai dalam sembahyang. Ni pandangan mazhab Hanafi, dia kata tak payah buat. Tapi mazhab jumhur kata silakan buat. Pendapat yang lebih benar adalah pendapat majoriti sebagaimana yang kami kemukakan. Kami dekat sini bukan saya, Imamun Nawawi radhiyallahu anhu. Yang terakhir sekali Allah Subhanahu wa taala, bahagian ke-10. Dilarang berbual-bual ketika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran. Ini penting untuk kita. Macam sahabat kita baca depan ni, kita kadang borok belakang kongkang nak.
Jaga-jaga. Bukan sini, pondok lain, muallimah nama. Apa yang dititik beratkan dan sepenting-penting perkara dalam menghormati Al-Quran dan perkara yang sering kali diambil ringan daripada setengah orang yang membaca Al-Quran, yang lalai ketika membacanya bersama, antaranya ialah tergelak dan tertawa dan berbuat bising serta berbual ketika pembacaan, kecuali perkataan yang perlu diucapkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan bila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah akan ia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat. Tengok pandangan ulama. Dan mengikut apa diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud daripada Abdullah bin Umar, adalah Abdullah bin Umar sekiranya dia membaca Al-Quran, dia tidak akan berkata-kata sehingga selesai membacanya. Sama ada si pembaca itu tidak bercakap dalam tempoh dia baca Quran, ataupun orang pendengar itu. Termasuk juga dalam perbuatan tercela semasa membaca Al-Quran ialah dengan bermain-main dengan tangan, kerana dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia bermain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Main handset ke benda ke, dah tengah baca Quran ni, contohnya dia dah ngapal surah Al-Mu'an, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia main tangan, banyak kerja sangat dia. Nak baca Quran, fokus Al-Quran. Mentang-mentang kita dah ingat surah Al-Mulk, kita boleh buat kerja lain ke? Contoh, kecuali lah tuan-tuan terpaksa nak masak, suami nak balik ni, tu lain. Tapi kalau boleh fokus itu, lebih tepat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga memandang sesuatu yang boleh melalaikan fikirannya daripada mentadabburi ayat-ayat Allah, dan lebih buruk lagi memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam baca Quran, buat dosa besar pula di samping baca Quran tersebut, maka inilah perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Justru itu tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama saya nak tegur, waktu orang baca Quran, kalau boleh kita diam ataupun kita ikut bacaannya. Kalau tak boleh diam, tuan-tuan sekalian, ikhtiar untuk diam juga. Kecuali kita kena bercakap benda-benda yang penting kita bercakap. Khususnya kalau haji-haji ataupun abang-abang haji yang datang baca Quran kat depan ni, ataupun di mana sajalah. Dan ayat ni juga yang pernah orang tegur saya, sebab saya kat Mahat tu saya pasang Al-Quran. Oh, dia kata jenuhlah kami ustaz pasang Quran, kami tengah borak ni, kami kena diam ustaz. Definisi tu mati Allah Subhanahu wa taala bagi keperluan bercakap, silakan bercakap kalau keperluan. Takkan tetamu datang kita senyap dengar Quran. Tu jenuhlah macam tu. Start kereta pergi jauh sikit. Maknanya yang penting silakan, yang tak penting tak perlu cakap. Wallahu a'lam. Akhir yang kedua, bahagian ke-11. Dibenarkan baca Al-Quran dengan bacaan salah satu daripada imam yang 7. Bukan imam masjid kita 7 orang, bukan itu. Imam bacaan qiraat. Saya tak erti kan, kita baca saja sebentar lalu. Dibolehkan baca Al-Quran dengan qiraat yang 7, yang mana telah disepakati padanya bacaan-bacaan tersebut, dan tidak boleh selain daripadanya. Dan tidak boleh membaca qiraat yang syaz, yang ragu-ragu, yang dinakalkan daripada selain daripada qurra yang 7. Dalam ilmu qiraat terdapat 10 imam al-qurra, tetapi hanya 7 saja yang terkenal. Manakala setiap imam tersebut terdapat 2 perawi yang meriwayatkan bacaan mereka. Sedikit huraiannya seperti berikut. Nama imam, perawi pertama, perawi kedua. Imam Nafi' al-Madani, perawi pertama namanya Qalun, perawi kedua namanya Warsh. Imam Ibn Katsir Al-Makki, perawi pertama Al-Bazzi, yang kedua Kumbul. Imam Abu Amru Al-Bashri, yang pertama Ad-Duri, yang kedua As-Susi. Imam yang keempat Imam Abu Amir Ad-Dimashqi, perawi pertama Hisham, perawi kedua Ibn Zakwan. Imam Asim Al-Kufi, ni imam yang kita baca, iaitu perawi pertama Syu'bah, perawi kedua Hafs. Ini yang kita baca, yang kita dengar di kat Malaysia ni, banyaknya daripada Imam Asim. Kemudian Imam Hamzah Al-Kufi, perawi pertama Khalaf, perawi kedua Khalad. Imam Al-Kisai Al-Kufi, imam pertama Abul Haris, yang kedua Ad-Duri. Jika seseorang memulai dengan bacaan salah seorang ahli qiraat tersebut
maka hendaknya dia tetap dalam qiraat itu selama bacaannya berkaitan dengannya. Ada bacaan kadang-kadang baca mat, contoh orang baca maliki yaumiddin, dia baca maliki yaumiddin pun boleh, tak ada masalah. Tapi jangan campur, sekejap susi, sekejap kumbul, sekejap waf, dia campur habis. Konon-konon dia bijak, rupa-rupanya tak bijak. Tak. Siratal ladzi ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Contoh. Orang belakang kata apa? Amun. Waladdallun, hasudah dia kata. Kalau kita nak ubah qiraat, bagi tok imam pusing kat belakang sekejap, maklumkan kepada makmum, saya baru habis Darul Quran, qiraat Darul Quran. A+ subjek tu saya dapat. Saya nak baca malam ni Imam Abu Amru Al-Basri, riwayat Ad-Duri, riwayat kedua As-Susi, bacaan ni gini. Jenuh juga kita tegang pada makmum, supaya makmum tak anggap kita ni orang sesat jadi tok imam. Nak wadduha yang gitu ya. Dia baca. Orang botel ke? Botel sudah. Ya. Okey, itu macam Allah SWT. Ada soalan tak nak tanya? Muslimat ada soalan? Muslimat semua putih hari ini, alhamdulillah. Muslimin ada soalan? Kalau tak soalan, alhamdulillah, sebab saya kena balik. Adik ipar saya bertunang hari ini. Adik ipar saya bertunang. Ya. Apa dia? Apa dia? Tak ada apa? Tanya ke apa tu? Ya, kalau tabarakalladzi biyadihil mulk, kita boleh baca tabaraka wa taala. Tak ada masalah. Yang berkaitan. Ada orang baca sabbihisma rabbikal a'la, disebut subhana rabbiyal a'la. Dia baca macam tu pun ada. Ada doa. Ya. Mana-mana ayat yang bermula dengan puji Allah, yang isti'azah, tabarakalladzi, surah Al-Mulk kita boleh baca, banyak lagi. Banyak. Tapi kalau wadduha, jangan baca wadduha. Dah tu tak ada. Dia sekadar tu doa. Sama juga ayat alaisallahu biahkamil hakimin. Kita baca apa? Kita baca apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bukan bala je kita dengar. Boleh lah bagi orang baru-baru nak start ni. Tapi kena belajarlah. Alaisallahu biahkamil hakimin. Tok imam akan baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Makmum pun baca juga. Jangan kuat. Sekadar kita dengar cukup. Baik. Akhir sekali nama Allah SWT di belakang tu sahabat saya Ustaz Farid. Dia je. Okey, baik. Kalau solat tu, solat kita kena raikan mereka sedang bermunajat pada Allah. Bagi orang baca Quran, tengah lain orang tengah semayang, afdalnya kita memperlahankan bacaan. Sama juga kalau kita berzikir, tengok-tengok ada makmum yang datang masbuk, dia tambah rukun dan sebagainya, tambah rakaat, kita jadi tok imam kena slow lah zikir. Yang kuat sangat ni sama je, ikut muat lawak sangat, tak boleh, kena slow bacaan. Itu sebagai menunjukkan kita ada ilmu waktu baca Quran. Jangan pula dia semayang, kita pun taranum bayati, nahwang, hijab, direkah belakang kita letak, yang menyebabkan terganggu semayang tu tak boleh lah. Baik, wallahu a'lam. Dan tapi sebaliknya, kalau majlis ilmu, jangan pula tuan-tuan rajin baca Quran. Saya pernah pergi satu masjid Sultan Azlan Shah, Jalan Dairi. Kita kuliah ni, dia baca Quran hujung tu. Bapak kuat Quran dengan majlis ilmu lagi wajib. Quran tu tutup atau baca kat luar pada masjid. Dia mengganggu, walaupun nampak macam baik baca Quran, tapi dia tak erti sebenarnya. Jahil dalam bahasa Arabnya jahil. Wallahu alam. Yang kat belakang tu sahabat saya Ustaz Farid, dia bawa tabung Sriti Al-Istiqamah. Tuan-tuan kalau ada nak bagi sumbangan kepada beliau, boleh letak dalam tabung tu insya-Allah. Dan bagi berminat untuk wakaf Al-Quran, beli dan wakaf atau beli dan tuan-tuan wakaf sendiri, boleh juga berhubung dengan Al-Fadhil Ustaz Farid di belakang sana insya-Allah. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya ini ada orang nak sedekah nasi ni tak sampai lagi. Tuan-tuan dan puan, kalau yang tak ada hal yang mustahak tu, tunggu sebentar, lebih kurang 10 minit lagi, makanan akan sampai insyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nak beli kokotin, apa ni, DP dan juga untuk wakaf Al-Quran ada disediakan di bahagian belakang. Terima kasih.